Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik untuk subjek matematik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur. Okey, baik. Seperti yang dijadualkan pada hari ini 24 hari bulan 5 2021 bersamaan dengan hari Isnin pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari. Cikgu akan mengajar kamu subjek matematik tingkatan 2 KSSM. Baik, untuk hari ini kita akan sambung sesi pengajian kita. Okey. Seperti biasa, cikgu pesan okey, bersedia dengan buku teks matematik tingkatan 2 KSSM. Yang keduanya buku modul aktiviti mesra digital matematik tingkatan 2 KSSM, buku tulis, alat tulis, iaitu pensel, pen, pemadam, pembaris, jangka lukis dan lain-lain. Termasuk juga kalkulator saintifik. Okey, baik. Baik, hari ini kita masuk kepada topik yang baru. Okey, buka buku teks muka surat 144. Kita masuk bab yang seterusnya, bab yang ke-8 yang diberi nama graf fungsi. Okey, baik. Apakah yang kamu akan belajar dalam bab 8 graf fungsi ni? Okey, ada dua standard kandungan pertama, yang utama. 8.1 fungsi. Yang kedua graf fungsi. Baik. Dalam kehidupan seharian kita ada pelbagai kegunaan fungsi dan graf fungsi ni. Antara salah satu contohnya indeks jisim badan, iaitu satu ukuran anggaran lemak di dalam badan berdasarkan berat dan tinggi seseorang. Ukuran indeks jisim badan ni yang tinggi ialah tanda kandungan lemak yang banyak. Okey, jadi hari ini kita boleh hitung berapa indeks jisim badan kita. Okey, cuba tengok kat sini. Okey, dia punya graf. Contoh graf tu, kalau kamu tengok muka surat 144 dan 145 tu sebelah-sebelah kan. Okey. Dekat mana? Berat kamu berapa, tinggi kamu berapa. Jadi kita boleh tahu indeks jisim badan kita. Itu secara ringkas lah. Satu kegunaan aplikasi fungsi dan graf fungsi dalam kehidupan seharian. Okey, baik. Muka surat 145 tu maslahat bab ini. Kenapa kena belajar bab ni? Dekat mana gunanya? Apa fungsi dia? Okey, baik. Fungsi banyak diaplikasikan dalam bidang ekonomi, teknologi, sains, kejuruteraan, perbankan dan matematik. Kerjaya yang memerlukan pengetahuan tentang fungsi antaranya ialah jurutera, ahli ekonomi, juru audit, pensyarah, pegawai bank, okey, banyak lagi sebenarnya. Melalui fungsi indeks pasaran saham, kita dapat meramalkan masa yang sesuai untuk membeli atau menjual sesuatu saham. Okey, itu salah satu ataupun beberapa contoh kegunaan aplikasi fungsi dan graf fungsi ini dalam kehidupan seharian tu, dalam pekerjaan, kerjaya dan sebagainya. Baik, itu sedikit pengenalan berkaitan dengan bab 8 graf fungsi ini. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, cikgu nak terus masuk kepada standard kandungan yang pertama, 8.1 fungsi. Okey, dan standard pembelajaran 8.1.1 definisi fungsi. Okey, standard pembelajaran ni memerlukan kita menerangkan maksud fungsi. Okey, baik. Okey, balik buku teks tu. Okey, baik. Untuk mengenali fungsi ni, nak definisikan fungsi, pertama sekali kita kena mengenal pasti apa jenis-jenis fungsi ataupun hubungan yang melibatkan fungsi ni. Okey, baik, cuba tengok muka surat 147 tu ada beberapa jenis hubungan. Okey. Kita tengok A, hubungan 1 kepada 1. Contoh, jarak unit dia kilometer.
isi padu unit dia mililiter, harga unit dia RM. Okay, maksudnya anak panah tu daripada kiri hubung ke kanan tu satu-satu dipanggil hubungan 1:1. B, hubungan banyak kepada 1. Boleh tengok kat sini, arnab, lembu, kuda. Anak panah itu menumpu ke sebelah kanan. Tabiat makanan haiwan tu herbivore. Okay. Ini hubungan banyak kepada 1. Terdapat 2 jenis hubungan yang bukan fungsi. Okay. Tengok. Yang tadi tu fungsi. 1 dengan 1, banyak dengan 1. Ada yang jenis hubungan bukan fungsi. Contohnya hubungan 1 kepada banyak. Rania, subjek kegemaran dia, sains dan matematik. Jannah, subjek kegemaran, bahasa Inggeris. Okay, contoh. Okay, 1 kepada banyak. Ada juga hubungan banyak kepada banyak. Contoh, Fairuz. Okay. Ijah, Afiq, Ravi, Syah, Meng. Kenderaan yang dinaiki ke sekolah. Contoh Fairuz. Okay. Kenderaan dinaiki ke sekolah. Kereta, bas. Ijah, bas. Afiq, motosikal. Ravi, kereta. Syah, Meng, bas. Itulah contoh. Jadi kalau kamu tengok hubungan ialah padanan unsur dari set A. A ni kita tengok di sebelah kiri kepada set B sebelah kanan. Hubungan dapat diwakili dengan menggunakan rajah anak panah. Seperti kamu tengok ni semua rajah anak panah. Ataupun B guna graf. Itu kita panggil graf fungsi. Okay, C pasangan tertib. Okay, kita akan sentuh ketiga-tiganya selepas ni. Baik, tengok contoh. Okay, 148. Okay, kita gunakan tiga-tiga kaedah tadi. Contoh 1, rajah anak panah. Okay. Set A sebelah kiri, set B sebelah kanan. Jadi F ni dia punya fungsi dia tu apa? Okay, contoh. Set A 0, 1, 2, 3, 5. Fungsi dia tambah 1. Jadi set B ni, okay, jawapan dia lah. A tambah 1 dapat 1. 0 tambah 1 tambah 1. 1 tambah 1 dapat 2. 2 tambah 1 dapat 3. 3 tambah 1 dapat 4. 5 tambah 1 dapat 6. Okay, ni orang kata kaedah rajah anak panah. Okay. Yang kedua, menggunakan graf. Nilai yang sama, set A ni kita letakkan pada paksi mengufuk ataupun paksi X ni. Manakala set B kita letak paksi mencancang, menegak dengan nilai yang diberikan. Dan kita tandakan, plotkan graf. Dia berkaitan dengan bab yang sebelum ni, bab 7 iaitu koordinat. Jadi kita kena faham yang koordinat, kita faham yang ni. Okay, C pasangan tertib. Kita tengok. Dia buat dalam bentuk seolah-olah macam set, tajuk set dan juga dalam tu dia punya koordinat. Okay, cuba tengok. 0 hubungan dengan 1. Jadi dia buat 0, 1. Hubungan 1 dengan 2. Okay, 1, 2. 2. Hubungan set B dia 3. 2, 3. Set A 3, set B 4. Okay, dia buat macam tu. 3, 4. Set A 5, set B 6. 5, 6. Okay, itu dipanggil pasangan tertib. Baik. Tahukah anda X memetakan ke Fx? Okay, ini hubungan biasalah, function fungsi ya. Okay. Hubungan di atas ialah fungsi tolak 1, ditulis dengan tanda tanda berikut. Okay, macam itulah. Konsep dia lebih kurang sama macam ni. Contoh 2. Fungsi 1 kepada 1. Okay, baik. Fungsi 1 kepada 1 ialah hubungan yang mana objek dalam domain mempunyai hanya satu image. Okey, domain kita ambil sebelah kiri, image sebelah kanan. Jadi P ni dia punya objek, kita panggil objek lah. Okey, Q ni image. Okey. Dia buat dalam bentuk fungsi. Okey, rajah anak panah tu. Okey. Dan yang kedua buat dalam bentuk graf. Okay. Dan yang ketiga pasangan tertib. Seperti yang saya cerita contoh 1 tadi lah. Yang kedua B fungsi banyak kepada 1. Okay. Plot dalam bentuk graf. Lepas tu yang ketiganya pasangan tertib. Okay. Sama aja konsep dia. Okay, boleh faham yang jelas yang tu.
C, hubungan satu kepada banyak. Muka surat 149 ni. Okey. Raja anak panah, plot graf, pasangan tertib. Okey. D, hubungan banyak kepada banyak. Okey, dalam bentuk raja anak panah, plot graf. Okey. Pasangan tertib. Tiga kaedah. Dia ingat tiga kaedah. Baik. Kita terus kepada standard pembelajaran 8.1.2 perwakilan fungsi. Okey. Mengenal pasti fungsi dan memberi justifikasi berdasarkan perwakilan fungsi dalam bentuk pasangan tertib, jadual, graf dan persamaan. Okey, baik. Kita tengok yang ni, darjah di bawah menunjukkan fungsi f yang memetakan x kepada punca kuasa 2x yang ditulis sebagai fx sama dengan punca kuasa 2x. Okey, ni dia punya contoh. Sebelah kiri kita panggil domain, sebelah kanan kita panggil kodomain. Set P, unsur dia tu 9, 16, 25, 36 ialah domain dan unsur-unsurnya dinamakan objek. Okey. Set Q 1, 3, 4, 5, 6 ni ialah kodomain. Unsur-unsur dalam set Q dihubungkan kepada objek dalam set P dinamakan image. Jadi Q ni image. Julat bagi fungsi itu ialah 3, 4, 5, 6. Julat ni maksudnya orang kata objek yang mempunyai image. Maksudnya image yang mewakili objek ni yang mana? Yang ditunjukkan dengan raja anak panah saja. 3, 4, 5, 6. Satu tak termasuk julat walaupun dia image. Okey. Soalan 150, contoh 3. Diberi set P 1, 2, 3 dan set Q 4, 5, 6. Fungsi F yang memetakan set P kepada set Q ialah menambah 3. Wakilkan hubungan di atas menggunakan 4 kaedah. Okey, dia nak 4 kaedah. Pasangan tertib, jadual, graf, persamaan. Okey. Yang pertama, menggunakan pasangan tertib. Okey. Jadi dia tulis balik. Okey, 1, 4, 2, 5, 3, 6. Okey. Pasangan tertib. Jadual, dibuat dalam bentuk jadual macam ni. P nilai dia 1, 2, 3, Q 4, 5, 6. Dapat jadual. Graf. Dengan nilai yang ada kita plotkan graf. Okey, seperti yang kita belajar tadi awal-awal tadi, plot graf ikut nilai. P paksi X, Q paksi Y. Okey. Dalam bentuk persamaan, dia dah bagi tahu tadi, okey, menambah 3. Jadi Q ni letak sebelah kiri, yang P ni sebelah kanan. Jadi Q 4, P sama dengan P ni 1 tambah 3. Kalau Q tu 5, 2 tambah 3. Kalau Q tu 6, ambil P ni 3 ni 3 tambah 3. Jadi persamaan dia Y sama dengan X tambah 3 atau Fx sama dengan X tambah 3. Okey, itu persamaan. Fungsi yang memetakan X pada Y boleh ditulis menggunakan tata tanda fungsi iaitu Fx. Maka fungsi ini boleh ditulis sebagai Fx sama dengan X tambah 3. Okey, itu saja, mudah saja. Okey, boleh cuba, jom cuba 8.1 tu untuk lebih faham berkaitan dengan jenis hubungan, kata nak wakilkan dia dalam pasangan tertib, jadual, graf ataupun persamaan. Okey, boleh cuba yang tu. Okey, kita masuk terus kepada standard kandungan yang kedua, 8.2. Graf fungsi. Okey, baik. Macam mana kita nak buat graf macam mana ni? Okey. Tanpa melengahkan masa lagi, kita masuk kepada standard pembelajaran 8.2.1 membina jadual nilai. Membina jadual nilai bagi fungsi linear dan bukan linear dan seterusnya melukis graf menggunakan skala yang diberikan. Okey, baik. Tengok contoh 4 muka surat 152. Bina satu jadual nilai bagi fungsi Y sama dengan 5 tolak X bagi nilai X negatif 2, negatif 1, 0 dan 1. Bina satu jadual nilai bagi fungsi Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 1 bagi nilai X negatif 1 hingga 2.
Ada 2 soalan kat situ. Maksudnya nilai X tu ada 4 yang dia bagi tu. Dan persamaan fungsi Y sama dengan 5 tolak X. Okay, baik. Apabila X sama dengan negatif 2, kita gantikan dalam persamaan fungsi Y tu. Okay, gantikan nilai X tu dalam kata sebagai negatif 2, dapat Y tu 7. Apabila X negatif 1, gantikan nilai X negatif 1 dalam persamaan Y, dapat 6. Apabila X sama 0, gantikan X sama 0 dalam persamaan Y tadi, dapat 5. Apabila X sama dengan 1, gantikan X sama dengan 1 ke dalam persamaan Y tadi, dapat 4. Jadi daripada nilai-nilai ni, okay, kita buat jadual nilai X dan nilai Y yang dapat. Okay, itu saja jadual nilai. B, sama konsep dia. Maksudnya persamaan dia bagi Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 1. Nilai dia negatif 1 hingga 2. Jadi kena gantikan. Nilai X tu dengan negatif 1, dengan 0, dengan 1 dan 2. Bila kita gantikan nilai tu dalam persamaan Y yang diberikan tu, okay, ni Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 1 ni, akan dapat nilai Y masing-masing. Dan bila dah dapat tu, buat jadual nilai macam soalan A tadi. Okay, itu saja jadual nilai. Okay, seterusnya yang selanjutnya kita nak masuk kepada melukis graf. Okay, langkah-langkah dia nak lukis graf ni. Okay, tengok. Nombor 1, kita buat dulu tadi. Yang tadi, bina jadual nilai bagi fungsi yang diberikan. Okay, baik. Nombor 2, lukis setiap paksi dengan skala yang diberikan dengan skala yang sesuai. Jadi kena faham, dia ada 2 paksi. Paksi mengufuk, paksi mencancang. Jadi nilai yang X tu adalah paksi mengufuk, Y paksi mencancang. Jangan tertukar dua tu. Plotkan titik X, Y, maksud koordinat dia tu. Koordinat X, koordinat Y bagi setiap pasangan tertib daripada jadual nilai tadi. Yang keempat, sambung titik-titik itu dengan garis lurus atau lengkung yang licin. Ingat langkah-langkah dia tu. Contoh muka surat 153. Okey. Lengkapkan jadual nilai di bawah bagi fungsi Y sama dengan 2X tambah 4. Okey, nilai X dia bagi dah negatif 2 hingga 3 tu. Y ada 3 tempat kosong yang kena cari. B, dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 2 unit pada paksi Y, lukis graf bagi fungsi itu untuk nilai X dari negatif 2 hingga 3. Jadi, mula-mula kita buat jadual nilai tu, cara dia sama tadi, awal-awal kita belajar tadi. Y sama dengan 2X tambah 4, jadi kita gantikan nilai yang tempat kosong ni. Nilai Y dia, kalau kita gantikan X tu negatif 1, dapat nilai dia Y sama dengan 2. Kalau kita gantikan X sama 0, Y tu 4. Bila kita gantikan X sama dengan 2, Y tu 8. Jadi kita lengkapkan jadual nilai kita. Dah dapat jadual nilai, okay, tengok balik skala yang diberikan oleh soalan. Lukis paksi skala, mengikut skala yang diberikan. Okay, skala paksi X dia kata tadi 2 cm kepada 1 unit. Jadi kita tengok betul-betul dalam graf kita tu, paksi mengufuk kita tu, paksi X tu, satu unit tu, satu petak ni, okay, mewakili 2 cm. Jadi kita kena buat skala, kata yang ni satu petak ni 2 cm, jadi 1 cm dia 1 unit. Okay, 1, 2, 3 contoh. Paksi Y 2 cm kepada 2 unit. Jadi paksi mencancang ni kita kena buat kata gandaan 2, 4, 6, 8, 10 macam tu. Plotkan titik mengikut pasangan tertib daripada jadual nilai di atas, iaitu tengok pasangan tertib kita tengok negatif 2, kita ambil daripada belah kiri, negatif 2, 0. Negatif 1, 2, 0, 4, 1, 6, 2, 8, 3, 10. Kita plotkan tanda dekat graf tu. Tanda betul-betul, jangan silap. Okay, mengikut koordinat masing-masing. Okay, dan selesai. Okay, itu je cara dia. Ikut 4 langkah tadi. Contoh 6. Lekatkan jadual nilai di bawah bagi fungsi Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2X tolak 3. Okay. Untuk contoh 5 tadi, dia graf linear, graf garis lurus. Okay. Bila melibatkan pemboleh ubah, kata yang kuasa 1.
Okey, Y kuasa 1, X kuasa 1. Okey, yang ni bila melibatkan X kuasa 2, graf ni dia membentuk satu graf kuadratik. Okey. Kalau kita dah belajar sebelum, orang kata sebelum ni, persamaan kuadratik, kita akan faham lah bentuk dia ni. Okey, persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik ni kita dah belajar masa tingkatan 1 lah sebenarnya, tingkatan 1. Okey, lekatkan jadual nilai di bawah bagi fungsi Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2X tolak 3. Okey, jadual dia ada 3 tempat kosong. Kena kira dengan menggunakan skala 2cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2cm kepada 1 unit pada paksi Y. Lukis graf bagi fungsi itu untuk negatif 2, X. Okey, 4. Maksudnya X tu antara nilai dia negatif 2 hingga 4. Okey, baik. Seperti jadual nilai ni lah. Okey, lepas tu cara dia mula-mula kita kena kira nilai untuk kalau kita gantikan X negatif 1, kita gantikan X tu dengan 1, dengan 2, berapa nilai Y. Bila dah dapat, kita lengkapkan jadual nilai kita kat sini. Okey, bila jadual nilai dah lengkap, daripada jadual nilai inilah kita plotkan graf. Jadi tengok dia punya skala. Skala paksi X 2 cm kepada 1 unit. Okey, dia buat 1 unit, 1 unit, 1 unit. Skala pada paksi Y 2 cm kepada 1 unit, 1 unit juga. Okey, plotkan mengikut kata nilai X dan nilai Y tu, koordinat dia. Okey, plotkan betul-betul daripada kiri ke kanan. Jadi bila kita tanda ni, kita nak buat garis lurus tak boleh sebab dia kuadratik. Jadi dia akan membentuk satu graf lengkung macam ni. Graf kuadratik. Okey. Jadi bentuk dia tu kalau kita tengok ni, berkali bagi X kuasa 2, positif kan? A, positif. Jadi bentuk graf dia akan membentuk macam ni. U, minimum, graf minimum. Okey. Dia dapat bentuk graf. Kena guna pembaris lengkung, cantik lah. Ataupun kalau nak guna tangan tu, jari tu jangan terketak-ketak. Kena straight. Okay, baru dia garisan tu licin, elok, lengkung elok. Okay. Baik. Contoh 7. Okay. Lengkapkan jadual nilai di bawah bagi fungsi Y sama dengan 12 tolak X kuasa 3. Bila melibatkan kuasa 3, graf ni graf kubik dia panggil. Fungsi kubik. Bila X tu kuasa 3. Okay, ni jadual nilai. Ada beberapa nilai Y yang perlu kita cari. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y. Lukis graf fungsi itu untuk nilai antara negatif 3 hingga 3. Jadi, kita lengkapkan jadual ni, kita gantikan X tu dengan negatif 2, kita gantikan X dengan 1, gantikan X dengan 2, dapat nilai Y masing-masing. Kita isikan, lengkapkan jadual nilai kita. Okay. Bila dah dapat jadual nilai, plotkan koordinat dia, titik tu pada graf. Dan bila kita plotkan graf kita, kita nampak graf dia tu bila kita sambung garisan, dia akan membentuk kubik lah. Okay, ini contoh graf kubik. Okay, pun kena gunakan pembaris lengkung ataupun guna tangan, tapi kena latih. Jangan bagi terketak-ketak sebab tu kena ulang buat latihan bagi mahir. Okay, graf kubik. Banyak jenis-jenis graf ni sebenarnya kita belajar bab ni. Okay, contoh 8, muka surat 156. Lengkapkan jadual nilai di bawah bagi fungsi Y sama dengan 24 bagi X. Okay, bila melibatkan per X bagi X, graf ni kita panggil graf fungsi salingan. Okay, graf fungsi salingan. Konsep dia sama, dia bagi jadual. Ada 3 nilai yang Y perlu kita cari. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 5 unit kepada paksi Y, lukis graf fungsi itu untuk nilai antara negatif 4 hingga 4. Jadi penyelesaian dia sama. Lebih kurang kita guna persamaan, kita gantikan nilai. Okay, katakan tempat kosong tu, kita gantikan nilai X negatif 3, gantikan X dengan 1, gantikan X dengan nilai 4, dapat nilai Y masing-masing. Kita lengkapkan jadual nilai kita. Okay, lepas tu tengok balik skala yang diperlukan oleh soalan tu, skala paksi X 2 cm kepada 1 unit. Okay, macam ni.
paksi Y 2 cm pada 5 unit. Jadi dia plotkan 5 gandaan 5, 10, 15, 20, 25. Lepas tu kita tengok koordinat, kita tandakan titik. Jadi bila kita tanda titik tu, bila kita buat garis, sebenarnya dia membentuk satu graf salingan macam ni. Okey. Graf salingan. Baik. Seterusnya, contoh 9, muka surat 157. Lekatkan jadual nilai di bawah bagi fungsi Y sama dengan X kuasa negatif 2. Okey. Kuasa negatif 2. Sebenarnya dia melibatkan salingan juga sebenarnya. Bila X kuasa negatif 2, sebenarnya kata kita faham kat sini, X kuasa 2 tu berada di bawah. Maksudnya Y sama dengan 1/X. Okey, 1/X kuasa 2. Dia salingan juga tapi X tu kuasa 2. Macam tu. Macam contoh 8 tadi, dia X kuasa 1. Per X. Yang ni sebenarnya X kuasa negatif 2 ni per X kuasa 2. Okey, dia bagi jadual nilai, kita lengkapkan jadual nilai ni dengan nilai X, negatif 3, negatif 1, 0.5, dapat nilai Y masing-masing. Lekapkan jadual nilai, bila dah dapat jadual nilai, tengok balik skala yang dia nak, plotkan ikut skala. Okey, 2 cm, paksi X 2 cm kepada 1 unit. Okey, paksi Y 2 cm kepada 0.5. Jadi dia buat 0.5. Kita plotkan betul-betul dan akan dapat graf yang macam ni. Okey, graf salingan tapi X kuasa 2. Okey, ataupun kita panggil kata spesifiknya, graf ni berbentuk hyperbola. Okey, hyperbola. Maksudnya dia tak kata graf tu lengkung tapi tak bersentuh antara satu sama lain. Okey, jadi jelas beberapa jenis graf tadi. Graf linear garis lurus, yang X kuasa 1 garis lurus, X kuasa 2 kuadratik, X kuasa 3 kubik. Okey, lepas tu salingan, hyperbola. Kena faham yang tu jenis-jenis graf tadi. Okey, masuk kepada standard pembelajaran 8.2.2 tafsiran graf fungsi. Okey, kita menafsir graf fungsi ni. Baik. Maksudnya kita perlu jawab soalan lah berdasarkan graf fungsi tu. Okey, baik, contoh 10 kita tengok muka surat 158. Okey. Raja di sebelah menunjukkan graf fungsi Y sama dengan 2L tambah 2. Graf fungsi garis lurus lah ni. Okey. Berdasarkan graf, tentukan nilai Y apabila X sama dengan 2. Nilai X apabila Y sama dengan 4. Maksudnya graf dia bagi, kita cari nilai. Sama ada nilai X ataupun nilai Y. Jadi berdasarkan graf kita tengok apabila X sama dengan 2, cuba tengok graf. Bila X sama dengan 2, kita tarik garis titik-titik ni bertemu dekat titik persilangan dekat mana. Jadi dapat nilai Y tu 6. Apabila Y sama dengan 4, cuba tengok Y 4, tarik pergi dekat bersilang dengan garis lurus, lepas tu tarik ke koordinat X, dapat nilai dah X1. Itu saja. Okey, contoh 11. Cuma graf dia berbeza lah, jenis-jenis graf kita dah belajar tadi. Okey. Raja menunjukkan graf bagi fungsi Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2. Okey, graf kuadratik. Berdasarkan graf, tentukan nilai Y apabila X sama dengan 2. Okey. Tengok X sama dengan 2. Tarik. Okey. Maksudnya X2. Okey, X2 kat sini. Jadi dia tarik bersilang dengan lengkung ni, tarik dekat koordinat Y, dapat Y tu 2. Apabila Y sama dengan 7, tengok Y7 kat sini. Disebabkan ada kiri dan kanan, kena tarik kiri dengan kanan. Jadi bersilang dengan lengkung, lepas tu tarik ke koordinat X. Dapat 2 nilai, 3 dan negatif 3. Okey, itu maksudnya kuadratik akan ada 2 nilai X. Okey. Muka surat 159. Okey, contoh 12. Graf fungsi di sebelah menunjukkan pergerakan sebiji bola yang dijatuhkan dari ketinggian 4 meter. Berdasarkan graf, tentukan A, jarak bola itu dari tanah pada minit pertama. Okey, tengok graf. Okey, pasi mengufuk masa. Pasi menegak tinggi meter. Apabila L sama dengan 1, okey, daripada 1 tarik bersilang dengan garis ni lo, garis lurus ni, garis condong ni. Tarik ke koordinat Y tu.
tinggi itu dapat 2. Maka jarak bola dari tanah pada minit pertama ialah 2 meter. Unit dia meter. B, apabila bola menyentuh tanah, tingginya ialah sifar. Okay. Apabila Y sama kosong, tinggi ni kosong lah. X berapa? Kena tengok dekat mana. Bila Y kosong, X 2 kan. Okay. Maka bola menyentuh tanah pada minit ke 2. Itu saja. Okay. Contoh 13. Okay. Dalam Expo Kesawanan yang lepas, Anis telah menjual nasi goreng di kedai Persatuan Pengguna. Graf di sebelah menunjukkan bilangan bungkus nasi goreng yang dijual dengan keuntungan yang diperoleh Anis. Berdasarkan graf, graf ni, berapakah keuntungan yang diperoleh Anis sekiranya dia berjaya menjual 20 bungkus nasi goreng? Penyelesaian kat sini dia kata. Graf ni tengok bilangan bungkus nasi goreng, pasi mengufuk, pasi mencancang tu keuntungan. Jadi kena tengok 20 bungkus dekat mana. Tandakan titik dia. Jadi kita nampak berapa keuntungan? RM 10. B, jika Ani mendapat keuntungan sebanyak RM20, berapa bungkusan nasi goreng yang telah dijualnya? Jadi tengok keuntungan yang RM20, tarik pergi dekat persilangan ni, titik persilangan garis ni, tarik ke koordinat yang bilangan bungkus nasi goreng tu, dapatlah 40. Okey, 40 bungkus. C, berapakah keuntungan Anis jika 26 bungkus nasi goreng terjual? Okey, tengok 26, tarik atas sampai bersilang dengan garis lurus, tarik ke koordinat, keuntungan dapat RM13. D, nyatakan satu inference yang sesuai bagi graf jualan itu. Kalau kita tengok graf ni semakin dia berkait antara pasi mengufuk dengan pasi mencancang. Bertambah bilangan bungkus nasi goreng, semakin bertambah keuntungan. Jadi dia punya inference kita buat jumlah keuntungan Anis meningkat jika bilangan bungkus nasi goreng yang dijual bertambah. Okey, itu saja. E, berdasarkan trend graf tersebut, ramalkan keuntungan Anis jika 60 bungkus nasi gorengnya berjaya dijual. Jadi kita graf ni kalau tengok sampai 60, tapi garis lurus ni tak sampai kan. Jadi kita tarik lagi sampai sampai dia lebih 60 tu dah kita plot titik dia tu dekat mana. Jika 60 bungkus, tarik naik atas bersilang dengan ni, dengan garis lurus ni, kita tarik ke koordinat keuntungan tu dapat RM30. Itu saja, mudah saja sebenarnya mentafsir graf. Graf dah ada, kita cari nilai. Standard kandungan 8.23, muka surat 160, contoh 14. Menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi. Okey. Setiap hari Johan dan Erika menerima wang belanja daripada bapa mereka. Mereka akan menyimpan sebahagian daripada wang belanja itu dalam tabung. Graf di bawah menunjukkan jumlah wang RM yang disimpan mengikut bilangan hari. Berdasarkan graf. Okey, tengok graf tu. Bilangan hari pasti mengufuk, jumlah wang tu pasti mencancang. Yang warna pink tu Johan, yang warna hijau tu Erika. Berapakah jumlah wang yang disimpan pada hari ke-20 dalam tabung Johan dan Erika? Tengok bilangan hari ke-20 tu, tarik daripada bilangan hari 20 tu, tarik ke atas sampai dia bertemu dengan persilangan garis ni, akan jumpalah nilai dah. Okey. Bilakah wang Johan dan Erika memiliki jumlah simpanan yang sama? Jumlah simpanan yang sama dekat mana? Tengok dekat titik persilangan dua garisan. Okay, itu tip dia macam mana kita nak kira. Bilakah bilangan simpanan Johan dan Erika mempunyai perbezaan sebanyak RM30? Yang mana yang ada beza RM30? Okay, kena tengok graf lah. Kalau Erika, kalau Johan 120, kena tengok graf ni. Okay, kalau Johan 100, Erika berapa? 70 kat sini lah. Maksudnya dekat mana bilangan hari 25. Itu anggaran lah. Sebelum kita jawab ni kita anggap betul ya. Okay. Bapa mereka berjanji akan memberikan hadiah kepada seorang pada mereka yang mempunyai wang paling banyak selepas sebulan. Siapakah yang akan mendapat hadiah itu? Yang mana yang paling banyak dalam sebulan? Jadi kita ramalkan jadual tu. Okay, baik. Dalam ni dia dah tunjukkan penyelesaian. Memahami masalah mengenai pasti nilai wang yang disimpan pada hari ke-20.
Mengenal pasti bilangan hari bagi jumlah simpanan yang sama bagi Johan dan Erika. Menghitung perbezaan simpanan mereka sebanyak RM30. Mengenal pasti siapakah yang akan mendapat hadiah berdasarkan simpanan paling banyak dalam masa sebulan dengan memberikan justifikasi. Jadi kita rancang strategi. Okay. Baca nilai. Apabila nilai X, baca nilai Y apabila X sama dengan 20 bagi graf Johan dan Erika. B, baca nilai X bagi titik persilangan dua garis tersebut. Betul lah saya cakap tadi awal-awal ni. Itu perbezaan nilai sebanyak RM30 di antara dua garis tersebut. D, baca nilai X nilai Y apabila bilangan hari ialah 30. Jadi seperti kita anggar tadi, daripada graf pada hari ke-20 simpanan Johan tadi, Johan dia menyimpan RM80, Erika RM60 pada hari ke-20. Okay. Nilai X bagi titik persilangan graf Johan Erika, titik persilangan tu kat mana? Koordinat dia 040, betul? Okay, 1040. Okay, 1040. Maka pada hari ke-10 jumlah simpanan Johan dan Erika adalah sama, iaitu RM40. Okay. Pada hari ke-25, okay. Jadi kita jumpa kat sini, hari ke-25 tadi yang ada perbezaan RM30 tu, Johan RM100, Erika RM70. Jadi beza kat situ RM30 lah pada hari ke-25. Okay. Johan akan mendapat hadiah daripada bapanya kerana pada hari ke-30 tabung Johan mempunyai RM120. Manakala Erika cuma mempunyai RM80 saja. Jadi daripada graf ni kita tengoklah Johan tu semakin bertambah simpanannya, Erika bertambah juga tapi pertambahan tu kurang berbanding Johan. Okey, baik. Okey, akhir sekali contoh 15. Okey. Bila melibatkan dua graf, okey, garis lurus dan kuadratik pada masa yang sama. Dalam permainan animasi kartun Jibam melompat dari sebuah blok batu. Pada masa yang sama, sebiji batu akan dibaling ke arahnya untuk menjatuhkan Jibam. Graf fungsi Y sama dengan 6 tambah X tolak X kuasa 2 yang melengkung mewakili pergerakan Jibam. Dan graf fungsi Y sama dengan 2X ni garis lurus ni mewakili pergerakan Jibam. Kalau Y sama dengan 2X ni mewakili pergerakan batu tersebut. Okey, Jibam yang melengkung, pergerakan batu, garis lurus. Y mewakili jarak dalam meter dan X ialah masa dalam saat. Berdasarkan graf, apakah ketinggian maksimum lompatan Jibam? Pada saat keberapakah batu itu tepat mengenai Jibam? C. Pada saat keberapakah Jibam menyentuh permukaan tanah? Okey, baik. Tengok penyelesaian masalah. Okey. Memahami masalah. Fungsi Y sama dengan 6 tambah X tolak X kuasa 2 mewakili lompatan Jibam. Fungsi Y sama dengan 2X mewakili balingan batu. Mengenal pasti nilai ketinggian maksimum lompatan Jibam, masa batu mengenai Jibam dan masa Jibam sampai ke tanah. Jadi kita merancang strategi untuk yang A tu, baca nilai ketinggian maksimum daripada graf Y sama dengan 6 tambah X tolak 2. Jadi graf melengkung ni kita tengok yang paling tinggi sekali tu graf dia. Jadi titik maksimum ialah 0.5, koordinat dia 0.5 dengan 6.25. Maka ketinggian maksimum ialah 6.25. B. Nilai X ialah titik persilangan dua graf tersebut. Titik persilangan tu kita tengok kat sini 2, 4. Maka batu itu mengenai Jibam pada saat ke berapa? Saat ke-2. C. Pada saat ke berapakah Jibam menyentuh permukaan tanah? Jadi kita tengok graf yang paling bawah sekali itu masa ke berapa kata ketinggian dia kosong. Jadi kita dapat bila Y sama kosong, X sama dengan 3. Maka Jibam akan menyentuh tanah pada saat ke-3. Jadi kesimpulannya kat situ, ketinggian maksimum lompatan Jibam ialah 6.25 meter. Batu yang dibaling itu mengenai Jibam pada saat ke-2. C. Jibam akan menyentuh tanah pada saat yang ke-3. Okey, itu contoh-contoh
penyelesaian masalah yang melibatkan graf fungsi. Nak lagi mahir, boleh cuba tu. Jom cuba 8.2, muka surat 162, okay, 163, okay, 164. Banyak contoh-contoh soalan yang melibatkan semua topik dalam bab ni lah. Okay, 165. Jadi itu dah kesimpulannya pada hari ini. Okay, kita dah sentuh graf fungsi ini, bab yang ke-8. Kita tengok balik kesimpulannya, fungsi ialah hubungan yang mana setiap objek dalam domain hanya mempunyai satu imej dalam kodomain. Domain sebelah kiri, kodomain sebelah kanan. Kita ada fungsi 1 ke 1, fungsi banyak ke 1. Kita dah belajar perwakilan fungsi ini menggunakan 4 cara: pasangan tertib, jadual, graf, persamaan. Graf fungsi pun kita dah belajar tadi. Perwakilan fungsi dengan graf garis lurus atau lengkungan pada satah kartes. Okay, kita dah belajar graf fungsi yang garis lurus, linear, kuadratik X kuasa 2, kubik X kuasa 3, graf salingan per X dan per X kuasa 2, hyperbola, jenis-jenis graf kita dah belajar. Kita dah sentuh jadual nilai, iaitu jadual yang menunjukkan nilai boleh ubah bersandar dan boleh ubah tak bersandar dan dibina sebelum graf dilukis. Kita buat, kita kira dan pastikan jadual nilai dulu baru kita lukis graf. Jadi langkah-langkah melukis graf kita dah belajar tadi 4 langkah. Pertama, bina jadual nilai bagi julat yang dipilih. Yang kedua, lukis paksi dengan skala yang diberikan. 3, pelukkan titik daripada jadual nilai. Yang keempat, sambung titik itu untuk membentuk graf fungsi. Okay. Okay, sampai situ saja penerangan cikgu berkaitan dengan topik bab yang ke-8 graf fungsi. Jadi kita dah sentuh ke semua standard pembelajaran untuk bab ni lah. Untuk lebih mahir, okay, setiap pelajar terus buka buku modul, okay, modul aktiviti mesra digital tu, okay, muka surat 69, okay, sehinggalah muka surat 80. Okay, semua yang cikgu dah ajak tadi, kita bincangkan contoh-contoh tadi, semua ada dalam buku teks. Okay, nak lebih faham boleh tengok balik video cikgu daripada awal sampai akhir nak lebih faham. Okay, pastikan hantar tugasan kepada cikgu. Okay, dalam 3 cara lah: gambar selfie dengan tugasan yang jelas, video pendek, okay, dengan tugasan yang jelas, ataupun kamu scan dokumen yang telah pun siap, tugasan dah siap tu dalam bentuk format PDF, dah hantar kepada cikgu dan nyatakan nama penuh masing-masing. Okay, cikgu ingat sekali lagi, muka surat 69 hingga 80. Okay, tunjukkan jalan pengiraan yang lengkap untuk setiap soalan. Okay, baik. Pastikan alat tulis lengkap cukup untuk melaksanakan tugasan ni. Okay, baik. Itu saja daripada cikgu. Saya Cikgu Muzaffar. Okay. Apa-apa nak tanya lepas ni boleh PM personal cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih. Pray for Palestine. Terima kasih.